Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayahnya, dengan limpah kurnianya, maka dapat sama-sama kita mendengar sedikit tazkirah pada malam ini, insya-Allah. Dalam rangka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pengurusi majlis Cikgu Karim yang saya kasihi, pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, minta maaf, pengurusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, haji, datuk dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya menyeru sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita di dalam musim pandemik COVID-19 ini masih diberi kesempatan untuk mengimarahkan rumah-rumah ibadah, masih diberi kesempatan untuk mengimarahkan surau dan juga masjid-masjid. Alhamdulillah. Di kesempatan ini juga terima kasih saya ucapkan atas jemputan untuk tazkirah. Walaupun ingin saya tegaskan di sini, tidaklah saya yang layak untuk memberi tazkirah pada tuan-tuan haji-haji, ya. Mudah-mudahan tazkirah ini menjadi satu amal yang baik untuk semua, untuk saya dan untuk semua. Dan saya mengambil peranan tazkirah pada malam ini dalam erti peluang untuk dakwah kepada muslimin muslimat sekalian. Kerana tidak selalu saya sendiri dan juga kita semua diberi ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercakap mengenai agamanya, untuk mengingatkan manusia mengenai agamanya dan untuk berdakwah manusia kepada agamanya. Jadi kita semua apabila mendapat satu ruang untuk dakwah, sama-samalah kita memenuhi ataupun mengambil peluang tersebut untuk memberi dakwah kepada manusia, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah ringkas saja pada malam ini saya ingin berkongsikan kepada tuan-tuan doa daripada Al-Quran. Beginilah tuan-tuan, ya. Kapasiti saya ini bercakap pasal Al-Quran sajalah, ya. Adapun tentang fiqh, tentang apa lagi, tasawuf, tentang akidah, itu di luar bidang saya lah, ya. Jadi dari segi autoritinya memang untuk bercakap pasal Al-Quran lah, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan. Saya mohon kepada Allah SWT untuk memberi kekuatan, insya-Allah. Sama-sama kita share. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz fi suratin namli ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatabassama dhahikan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dan satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala fi surah Al-Ahqaf, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada dua ayat di dalam Al-Quran. Dua ayat ini adalah merupakan doa yang sama ada kita sedari ataupun tak sedari, dia berada di dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak doa yang kita dah amal daripada Al-Quran, antaranya Rabbi syrah li sadri sehingga akhir. Antaranya doa naik kenderaan kan, doa naik kenderaan, dan banyak lagi lah. Rabbana atina fid dunya hasanah sehingga akhir. Baik, adapun doa ini dia ada keistimewaan dia sendiri, ya. Baik, marilah kita lihat apa ini maksudkan. Saya menghuraikan dulu maksud doa yang dibacakan tadi, dan kami perintahkan, minta maaf, ayat ke-15 surah Al-Ahqaf bermaksud, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan segala susah payah juga. Mengandung dan menyusukannya sehingga bercerai susu selama 30 bulan lamanya. Sehingga apabila ia telah menjadi dewasa dan mencapai usia 40 tahun, dia berdoa. Ini bermula doa dia. Tadi mukadimah kepada ayat lah, permulaan ayat. Di dalam ayat ini ada doa. Qala Rabbi auzi'ni, Tuhanku, berilah aku kekuatan ataupun ilham ataupun kekuatan, an ashkura ni'matak, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau limpahkan ke atasku, wa ala walidayya, dan ke atas kedua ibu bapaku, wa an a'mala salihan, dan beri juga kekuatan. Dia bersambung dengan permulaan tadi, beri juga kekuatan, azam, iltizam, tekad, semangat, semualah maksud auzi'ni itu. Wa an a'mala salihan, untuk mengerjakan amalan yang soleh, tardah. Ayat dia wa an a'mala salihan tardah, untuk mengerjakan amalan soleh yang engkau redai. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan jadikanlah anak cucu aku tetap soleh. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku tergolong dalam golongan orang-orang yang muslimin, menyerah diri. Baik, begitulah bunyi doanya, tuan-tuan. Doa ini secara ringkas boleh saya huraikan sebagai pernyataan taubat, ya, Masya Allah. Dia merangkumi semualah, doa untuk diri sendiri, kedua ibu bapa kita dan ke atas, dan juga anak kita ke bawah, anak cucu. Penting. Jadi kalau dah mengamalkan doa ni, dia tidak terlepas daripada kita dah doakan semua ahli keluarga, insya-Allah. Asbabun nuzul, sedikit berkait dengan doa ni, Doa ni saya sebelum itu saya difahamkan macam ada kalau kuliah di surau ini dia boleh soal terus lah. Wallahu a'lam. Kalau di rumah saya tu tak pernah lagi lah. Kalau tukang tazkirah tu dia bagi je, tak ada orang soal pun. Tapi kalau ada sebarang persoalan berkait sahaja dengan isi tazkirah ni boleh lah, Apa tadi? Asbabun nuzul kepada ayat ini. Okey. Asbabun nuzul kalau bahasa Melayu apa dia? Sebab turun ayat. Sebab turun ayat ini. Baik. Saya bacalah, Imam Ibnul Jauzi. Ini bukan kata-kata saya sendirilah, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya, dalam tafsirnya menyebutkan ada beberapa pendapat
asbabun nuzul ayat ini. Antaranya yang paling dia letak di atas sekali, yang paling besar lah bagi dia. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat Nabi dan juga merupakan siapa? Bapa mentua lah, bapa mentua Nabi lah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Umurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dengan Nabi muda 2 tahun. Jadi ketika Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul pada usia berapa tahun? 40 pada usia 40 pada usia 40 tahun. Banyak cerita 40 ni dalam doa kita tadi pun ada 40 40 ni banyaklah, ada hadis-hadis berkait dengan 40 amalan yang dia buat selama 40 hari. Hadis pun disusun hadis arba'in, 40 hadis Imam Nawawi. Dia ada 40 tu ada kelebihan dia. Jadi pada usia Nabi SAW 40 tahun, Sayyidina Abu Bakar umurnya 38 tahun. Jadi berdasarkan Imam Jauzi tadi, asbabun nuzul dia, pada saat usia Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kepada usia 40 tahun, beliau berdoa seperti dalam ayat di atas. Dia berdoa dan kemudian ayat yang didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar tu jadi satu ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masya-Allah. Abu Bakar kita kena ingat sahabat-sahabat yang ditinggalkan legasi pada kita. Antaranya doa ini yang kita sebut Sami'allahu liman hamidah. Cerita dia pun tentang Abu Bakar juga kan. Abu Bakar ni dia tak pernah terlepas walau satu rakaat pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah. Sehingga satu hari tu hampir-hampir Sayyidina Abu Bakar ni nak terlepas. Tapi dapat jugalah last minit tu dapat juga masuk, sebabnya adalah orang kata apa, gangguan di perjalanan Sayyidina Abu Bakar tu nak sampai ke masjid tu ada gangguan sikit. Jadi last minute tu sebelum Nabi rukuk semua tu disempat, dia syukur kan. Jadi Sami'allahu liman hamidah. Allah Taala dengar siapa yang memuji tu. Dia puji sebab itu Masya-Allah. Jadi itulah antara kelebihan sahabat Nabi SAW. Sebelum saya lanjutkan di situ, sahabat Nabi ini ataupun kita panggil Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah selepas Nabi SAW, yang Khulafaur Rasyidin 4 orang lah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Nabi kata ikutlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebab Nabi adalah Nabi yang terakhir. Selepas Nabi tidak ada Nabi lagi. Tetapi Nabi izinkan untuk ikut sunnah dia, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga ikut sunnah Khulafaur Rasyidin tadi, para sahabat yang terhampir yang mengganti Nabi sebagai khalifah tadi. Jadi apa-apa yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu utamanya, yang banyaknya lah, Uthman dengan Ali tak berapa banyak kita ambil dia sebagai sunnah juga kerana visi ataupun dia punya visi lah, vision dia, dua sahabat ni Sayyidina Abu Bakar dan Umar ni jauh ke hadapan sehingga tuan-tuan dan puan, mushaf yang kita pegang ni, mushaf yang berada, mushaf Al-Quranul Karim yang berada di rak-rak kita ni, kan, kalau tampanya sunnah para sahabat yang minta dibukukan, ditulis, kita tak dapat begitu. Kita akan jadi yang membaca Al-Quran dengan cara menghafal. Kita nak tahu Quran ni, kalau tak ada tulisan, kita kena minta hafalan orang-orang terdahulu. Payah juga tu semua orang kena menghafal beberapa surah, beberapa ayat. Kalau satu Quran lagi lah payah Jadi visi ataupun pandangan jauh Sayyidina Umar contohnya telah menjadikan Al-Quran ditulis. Tapi ditulisnya pada zaman Khalifah Uthman lah. Jadi Khalifah Uthman dia dapat nama jugalah, Rasam Uthmani, disebut nama Khalifah Uthman. Berbalik kepada asbabun nuzul tadi.
Maka ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mencapai usia 40 tahun, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang disebutkan dalam ayat di atas yang sebelum tadilah, Rabbi auzi'ni sehingga akhir. Lalu Allah mengabulkan doa tersebut. Masya-Allah. Jadi di sini bukti kepada kita bahawa doa ini salah satu doa yang makbul. Kita kadang-kadang susah nak mencari doa yang makbul kan. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran terlalu banyak. Lebihlah 3, seingat saya dalam kepala ni ada 3, tapi lebih 3 sebenarnya. Selepas doa fastajaba lahu. Selepas ayat doa Rabbi Rabbana fastajaba lahu. Bermakna dimaksudkan maka Allah Taala memustajabkan doa tersebut. Maka Allah Taala mengabulkan doa tersebut. Bermakna doa tu ialah ditafsirkan sebagai doa yang mustajab. Senang je. Sebab selepas daripada doa tu dia ada perkataan fastajaba lahu, fastajaba lahu. Banyak dalam Quran. Jadi doa yang dibaca tadi nak minta hafal sebenarnya. Kalau tak hafal, selepas daripada ini bolehlah buka surah Al-Ahqaf juzuk 26, awal juzuk 26. Carilah awal surah Al-Ahqaf tu ayat ke-15. Dia ada doa tu minta hafal dan amal. Jadi setelah Allah Ta'ala mengabulkan doa itu, bapa Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, anaknya baik lelaki-lelaki maupun perempuan masuk Islam. Tidak ada yang berlaku perkara ini selainkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berkat doa tadi. Bermakna ketika menjelang umur 40, Sayyidina Abu Bakar tu dia ada kerisauan. Dia ada kerisauan tentang ahli keluarganya yang belum Muslim. Dengan berkat doa itu, ahli keluarganya menjadi Muslim. Itu antara nikmat paling besar lah. Nikmat hidayah Islam ataupun iman itu adalah paling besar lah. Itu yang diharapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Okey, itu asbabun nuzul ayat ni yang pertamalah, yang paling sahih ataupun yang paling aula kita faham. Sebab tu ayat. Yang seterusnya ada riwayat lain, saya tak ingat matan dia, tapi ingat maksud dia lah. Yang mana menjelang umur 40, Sayyidina Abu Bakar bertanya. Tadi Sayyidina Abu Bakar membaca doa itu, dia yang Allah Ta'ala mengilham kepadanya doa itu begitu, ayat dia. Dalam riwayat asbabun nuzul yang seterusnya, Abu Bakar bertanya kepada Nabi apa amalan, apa doa yang baik ketika dah menjelang 40 ini. Dan sebelum Nabi menjawab tu, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Spesifik 40 tahun tu. Bila mana sampai umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni. Macam Allah Ta'ala menjawab persoalan kepada Sayyidina Abu Bakar tersebut. Ala kulli hal, mana-manalah asbabun nuzul tu tak lagi jauh pun, dia berkait dengan Sayyidina Abu Bakar. Okey, baik. Sekali lagi saya bacakan doa Rabbi auzi'ni an ashkura, Tuhanku ilhamkan aku untuk mensyukuri ni'mataka allati, ni'matmu yang an'amta alayya, yang kau limpahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan ke atas kedua ibu bapaku, wa an a'mala salihan tardah, dan untuk aku sentiasa mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang engkau redai. Ada beza ada amalan-amalan soleh, tapi di sini ditambah lagi amalan-amalan soleh yang engkau redai. Masya-Allah. Terlalu banyak amalan soleh sebenarnya, tapi amalan soleh lain Allah Ta'ala tak redha tu. Tidak, tak begitu Tetapi ada amalan-amalan soleh yang lebih Allah Ta'ala redai berbanding yang lain. Saya tak hurai dari situ carilah wa aslih li fi dhurriyyati, dan perelokkanlah bagi aku zuriat keturunan aku. Zuriat keturunan ni memeningkan kepala kita tuan-tuan. Saya walaupun agak muda lagi lah agak jangan muda dan pening dah memikirkan masalah apa nasib anak-anak. Berdasarkan budak-budak hari ni, apa nasib anak-anak kan? Kita dah pening memikirkannya. Sedikit lagi, inni tubtu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku tergolong dalam golongan orang-orang Islam, insya-Allah Okey. Setakat tu boleh Bolehlah alhamdulillah. Sebut sedikitlah tazkirah saling ingat mengingatinya. Saya mengingati diri saya sendiri ni. Kebetulan tahun ni masuk umur 40. Kebetulan sajalah kena baca selalulah Kalau tak baca lupa.
Umur 40 kita ni kalau nak ikutkan kepada ayat ini ataupun hadis-hadis Nabi yang berkait dengan umur 40, banyak perlulah kita lihat kepada kalender apa? Kalender Islam lah. Kalender hijrah Kalau kita umur 40 tu, tahun 2021 ni belum lagi. Kita kata gitu tahun 2022 23 esok baru 40. Padahal sebenarnya kalau ikut kalender Islam, dia dah pun mencecah sebab kalender Islam ni dia dalam setahun tu singkat ataupun kurang 9 ke 11 hari daripada kalender Masihi. Jadi setiap 30 tahun, kalau kalender Masihi umur orang tu 30 tahun, sebenarnya kalender Islam dia dah pun berumur 31 tahun. Kalau kalender Masihi umur orang tu 60 tahun, kalender Islam orang tu dah pun berumur 62 ataupun 63 tahun. Sama dengan umur Nabi wafat dah tu. Jadi maknanya kita kata Nabi wafat umur 63. Aku belum lagi, aku baru 60. Sebenarnya umur 63 Nabi tu kalender Islam. Kena iktiraf kalender tu Allah Ta'ala iktiraf, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya 12 bulan di sisi Allah apa yang tercatat dalam kitab tu. Ada sebut Muharram semua Jadi Allah Ta'ala mengiktiraf 12 bulan Islam tu sebagai bulan di sisi dia. Kita kalau kita nak guna kalender Masihi, gunalah, tetapi jangan menidakkan kalender Hijri kita lah. Baik. Okey, baik. Sedikit lagi tuan-tuan InsyaAllah saya nak kaitkan ayat 15 surah Al-Ahqaf tadi dengan ayat ke-19 surah An-Namli. An-Namli ke An-Namlu surah tu? Dia kalau sebut nama tu saja An-Namlu. Tapi kalau kita nak sebut perkataan surah sebelum dia, dia kena jadi dari bawah belaka. Surah An-Namli. Gitu An-Nahlu pun gitu. Kalau sebut surah sebelum ni, surah An-Nahli pula dah. Dari segi bahasa Arab lah. Okey, surah An-Namli ayat ke-19 berkait rapat saya sentuh sedikit sajalah. Apabila bila mana Nabi Sulaiman alaihi salam, surah An-Namli ni maksud dia surah semut tu. Bila kita tahu nama surah ni, selalunya kita dapat tahu ni berkait dengan Quran lah kita dapat tahu secara umum surah tu apa dia. Biasanya begitu Ataupun kalau belum begitu, cuba jadikan begitu. Bila sebut Baqarah, kita tahu dah secara umumnya Baqarah ni cerita begini. Bila sebut Al-Fatihah lagi lah kena tahu sebab hari-hari baca. Surah An-Naml, surah semut ini ada kisah yang semut tu kan. Nabi Sulaiman dan tentera dia lalu di lembah yang ada semut. Semut tu cakap, wahai semut semua masuk ke dalam rumah semua, sesungguhnya Nabi Sulaiman tak dapat melihat kamu, dia akan pijak kamu dan sebagainya. Ayat seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum mendengar kata-kata semut tu. Wa qala, dan kata Nabi Sulaiman, rabbi auzi'ni. Ulang doa tadi. Mengulang doa tadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ke atasku dan ke atas kedua bapaku. Bapanya Nabi Sulaiman ni ialah Nabi Daud. Kan? Dia doakan bapa dia juga. Dan mana lagi? Wa an a'mala salihan tardah. Sama juga macam tadi Dan untuk aku, padahal nak dengar semut cakap je ni doa dia melarat-larat. Bapak lah, anak lah semua dan untuk mengerjakan amal soleh yang kau redai. Tetapi ujung dia beza sikit. Kalau tadi doa yang diilhamkan kepada Abu Bakar tadi, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Ini akhir dia, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam kalangan hamba-hambamu yang salih. Baik. Jadi sebenarnya walaupun ujung dia berbeza, maksud umum sama. Maksud umumnya sama. Masuk ke dalam hamba yang soleh ke, aku tergolong dalam golongan orang yang muslim ke, sama saja masya-Allah Ambillah mana-mana salah satu daripada dua doa ini, bolehlah amalkan insya-Allah Kena amalkanlah Doa-doa Al-Quran terlalu banyak fadilat Ada tak? Sebab tak jumpa lagi. Ada sebenarnya
ulama-ulama ustaz-ustaz kita hari ni yang mengeluarkan doa-doa dan menjadikan dia dalam satu kitab, ya. Satu kitab tu kitab doa aja. Kalau ada boleh buat pengajaran di surau atau masjid lah, sebab benda tu terus menjadi amalan, ya. Okey, baik, saya rasa sekadar itulah yang boleh ada tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan doa yang dibacakan tadi boleh diamalkan, boleh diamalkan. Ramai di depan saya ni saya rasa yang baru juga menginjak umur 40, yang lebih 40 pun tak apa, amalkan, Spesifiknya doa ini menyebut tentang 40 tahun, tetapi 40 tahun ni kena berubah, 40 tahun ni jika tidak berubah dikhawatiri akan berakhir riwayat hidup dia, berakhir hayat hidup dia dengan perangai yang lama, perangai yang keji, Jadi kalau umur 40 tu berubah, alhamdulillah, dan memang itu yang dituntut daripada kita, masya-Allah. Baik, saya rasa sekadar itu dulu tazkirah ringkas pada malam ini. Baik, saya sudahilah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.